Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Cikgu harap kamu telah pun bersedia dengan buku teks, buku catatan, buku aktiviti untuk kita belajar bahasa Melayu tahun 5 pada hari ini di tajuknya Sedapnya Nira Kurma, bahagian yang kedua. Pada kali ini, cikgu harap kita akan capai objektif. Yang pertama, murid dapat menjawab soalan pemahaman. Yang kedua, murid dapat melengkap kata berimbuhan. Kemahiran pada hari ini kita fokus pada kemahiran menulis. Mari kita baca petikan bersama-sama gaya seorang pembaca berita. Tajuknya, Sedapnya Nira Kurma. Kota Baharu, 24 Mei. Kegigihan dan kesungguhan seorang usahawan yang menanam ratusan pokok kurma telah membuahkan hasil. Segala usaha cemerlang beliau berbaloi apabila air nira yang dihasilkan mendapat sambutan yang menggalakkan. Encik Muhammad Zain Muhammad, 59 tahun, ialah satu-satunya pengusaha nira kurma di negara ini. Nira kurma dikatakan mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit. Hal ini menyebabkan beliau tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bermula tahun lepas, kira-kira 200 batang pokok kurma yang ditanam sudah matang dan mula mengeluarkan hasil. Nira kurma diperoleh daripada batang pokok kurma yang ditoreh. Setiap batang pokok kurma mampu mengeluarkan 4 liter air nira pada setiap hari. Namun begitu, keluaran yang diperoleh daripada 200 batang pokok tersebut masih tidak mencukupi bagi menampung permintaan pelanggan. Selain nira kurma, beliau juga menghasilkan manisan gula dan cuka yang semerbak baunya daripada tanaman tersebut. Perniagaan ini memudahkan beliau kerana tidak perlu dipasar ke tempat lain. Sebaliknya, pelanggan yang datang sendiri ke rumah beliau untuk mendapatkan produk keluaran beliau. Sumber dipetik dan diubah suai daripada Berita Harian Online 24 Mei 2019. Berdasarkan teks petikan sebentar tadi, cikgu telah sediakan soalan pemahaman untuk dijawab. Ada 4 soalan. Soalan pertama, apakah sikap usahawan yang berjaya? Sikap usahawan yang berjaya. Ingat. Yang kedua, nyatakan keistimewaan perusahaan nira kurma yang dijalankan oleh Encik Muhammad Zain. Keistimewaan maksudnya lain dari yang lain. Cuba cari balik daripada petikan. Soalan ketiga, pada pendapat kamu, bagaimanakah cara meningkatkan pengeluaran nira kurma? Jadi soalan dia pada pendapat kamu. Bila pendapat kamu, pendapat diri sendiri bukan merujuk pada petikan. Cuma petikan tu sebagai panduan. Ceritanya tentang nira kurma. Jadi pada pendapat kamu, bagaimanakah cara meningkatkan pengeluaran? Maksudnya nak tambahkan pengeluaran. Daripada 200 batang pokok kurma, bagaimana nak meningkatkan? Soalan yang keempat. Jika kamu Encik Muhammad Zain, bagaimanakah kamu meluaskan pasaran produk nira kurma? Andai kamu adalah Encik Muhammad Zain, bagaimanakah cara nak meluaskan pasaran produk nira kurma ni? Ada 4 soalan. Boleh cuba jawab terlebih dahulu. Mari kita bincang bersama-sama panduan jawapan. Soalan pertama tadi, apakah sikap usahawan yang berjaya? Antaranya yang paling penting, sikap. Mula dengan sikap. Sikap usahawan yang berjaya ialah gigih dan berani dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ada 2 di situ. Sikap Encik Muhammad tadi. 1, gigih. Dan yang kedua, berani. Gigih ni maksudnya orang yang buat kerja bersungguh-sungguh. Berani ni maksudnya berani buat keputusan. Orang di Malaysia jual nira kelapa. Tetapi beliau telah menjual nira kurma. Adalah satu produk yang baru. Tengok. Satu-satunya di Malaysia. Bayangkan. Yang kedua, nyatakan keistimewaan perusahaan nira kurma yang dijalankan oleh Encik Muhammad Zain. Apa keistimewaannya? Keistimewaan perusahaan nira kurma yang dijalankan oleh Encik Muhammad Zain adalah dikatakan boleh menyembuhkan penyakit. Sekarang ni cukup ramai orang yang sakit. Bukan orang tua saja. Orang muda, malahan kanak-kanak pun ada yang sakit. Bila menyembuhkan penyakit, dah pastilah orang sakit akan cari nak sembuh. Kalau kamu demam pun, mesti nak cari Panadol. Demam nak pergi klinik. Demam nak pergi hospital sebab nak sembuh. Yang ketiga, pada pendapat kamu, bagaimanakah cara meningkatkan pengeluaran nira kurma? Macam mana cara tadi? Pada pendapat saya, jawab gitu. Pengusaha perlu menanam lebih banyak pokok kurma untuk meningkatkan pengeluaran nira kurma. 200
Batang pokok kelapa tak, pokok kurma tak cukup. Tambahkan lagi. Mungkin sekali ganda jadi 400. Mungkin jadi 1000. Yang keempat, jika kamu Encik Muhammad Zain, bagaimanakah kamu meluaskan pasaran produk nira kurma? Macam mana nak meluaskan pasaran? Ini kena fikir sikit. Strategi dalam perniagaan. Jika saya adalah Encik Muhammad Zain, saya akan meluaskan produk nira kurma dengan mengiklankan menggunakan pelbagai media sosial dan mengeksport ke luar negara. Kalau kamu masih ingat, kita pernah belajar itu, cara untuk meluaskan, cara nak mengiklankan dan sebagainya, ada pelbagai cara, terutamanya media sosial. Bak kata sekarang ni, dunia di hujung jari je. Guna telefon bimbit boleh pasarkan seluruh dunia. Dan yang paling penting di sini, kita eksport ke luar negara. Eksport maksudnya jual dekat luar negara. Rakyat Malaysia 30 juta orang, kita jual dekat luar negara. Seluruh dunia, penduduk dunia lebih kurang 6 bilion lebih. Bayangkan, contohnya lah. Okay, itu adalah contoh jawapan. Sekarang kita akan belajar pula kata berimbuhan. Kita tengok dulu contoh kata berimbuhan awalan. Contohnya bermula dengan bekerja. Awalan berkawal. Awalan melawat. Awalan memberi. Itu contoh. Cikgu bagi sikit saja. Ini pula kata berimbuhan akhiran kan. Kita sebut kan. Okay. Yang pertama, tengok contoh. Buku, bukukan. Tunjukkan. Pendekkan. Sertakan. Ini adalah akhiran kan. Ini pula imbuhan apitan, gabungan awal dan akhiran. Kalau tadi awal, contohnya. Yang lagi satu, kan. Jadi yang ini gabungkan awalan dan akhiran. Cikgu ambil contoh. Yang pertama, bertaburan. Yang kedua, cikgu ambil di dengan I. Disukai. Katanya suka. Bila jadikan imbuhan awalan dan akhiran, disukai. Jadi kamu boleh baca yang berikutnya sebab cikgu nak fokus pada hari ini berdasarkan petikan. Ini adalah sebagai nota tambahan untuk kamu supaya kamu lebih faham. Jadi berdasarkan petikan, cuba senaraikan perkataan-perkataan yang terdapat dalam petikan yang berkaitan. Yang pertama, kata berimbuhan awalan. Yang kedua, kata berimbuhan akhiran. Yang ketiga, kata berimbuhan apitan. Yang keempat, kata berimbuhan sisipan. Senaraikan terlebih dahulu. Pada kita bincang, apakah jawapan yang sepatutnya? Yang pertama, kata berimbuhan awalan. Awalan, ingat? Berbaloi. Bermula, ditanam, diperoleh, ditoreh, menanam, mendapat, menampung, pengusaha, penyakit, pelanggan tersebut. Ini adalah awalan. Tadi, contoh berbaloi, itu adalah awalan. Yang kedua, kata berimbuhan akhiran. Ingat, akhiran dia punya ujung saja. Contoh, ratusan, sambutan, keluaran, manisan, tanaman. Itu akhiran. Dia punya hujung. Ratus, kata dasar, tambah dengan ratusan. Yang ketiga, kata berimbuhan apitan. Ingat, diapit. Mesti ada 3, seorang tengah-tengah. Contoh, A, B, C. B itu diapit oleh A dengan C. Itu contoh. Tengok yang pertama, jawapannya. Kegigihan, kesungguhan, membuahkan, menggalakkan, mengeluarkan, menyebabkan, menyembuhkan, menghasilkan, memudahkan, mendapatkan, mencukupi, permintaan, perniagaan, dihasilkan, dipasarkan. Sekiranya cikgu baca laju, kamu boleh rujuk balik, tengok balik semula. InsyaAllah boleh. Sebab hari ini latihan banyak sikit. Okay, yang keempat, kata berimbuhan sisipan. Antaranya, cemerlang, semerbak. Yang ini cikgu akan perjelaskan dalam topik yang berikutnya. Nanti kamu keliru banyak sangat ni. Hari ini. Ada lagi satu latihan, iaitu latihan membina ayat. Latihannya, bina 5 ayat menggunakan kata berimbuhan. Cikgu dah sediakan 5 ruang. Kamu boleh menggunakan buku tata bahasa atau pemahaman kamu untuk bina 5 ayat. Kalau boleh, bina 5 ayat ni, bina 5 ayat majmuk.
Jangan ayat tunggal. Ayat tunggal tu tahap 1. Tahap 2 ni dah masuk bina 5 ayat, ayat majmuk. Siapa yang masih keliru, cikgu akan penjelaskan dalam topik yang berikutnya sebagai ulang kajian. Kita pernah belajar itu. Sebagai rumusan dan penutup pada hari ini, kita dah belajar tentang sedapnya nira kurma. Ada bahagian A dan bahagian B. Okay? Bagi siapa yang tiba-tiba bahagian 1 dan bahagian 2, siapa yang dah lihat bahagian 2, kalau ketinggalan, lihat balik bahagian 1. Siapa yang dah lihat bahagian 1, lihat bahagian 2 sebab dia ada saling kaitan. Berkaitan dengan petikan sedapnya nira kurma. Ini kebanggaan kita. Negara kita ni antara pengeluar kelapa sawit di dunia. Jatuh nombor 2, Indonesia jatuh nombor 1. Dulu kita pengeluaran pokok getah, buah koko dan sebagainya. Negara kita ni pernah menjadi antara yang utama di dunia. Mungkin satu hari nanti tidak mustahil jika kurma ni ditanam secara besar-besaran di negara kita. Bermula dengan Cik Muhammad yang telah berjaya dengan 200 pokok, insya-Allah. Jadi kalau satu hari nanti tidak mustahil murid yang cikgu ajar hari ini akan menjadi seorang usahawan yang berjaya satu hari nanti. InsyaAllah jumpa lagi bersama Cikgu Zul dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 untuk tajuk yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua.